Hai semua, salam sejahtera dan selamat datang ke NK Channel. Apa khabar anda semua hari ini? Saya doakan anda berada dalam keadaan yang terbaik dan berada dalam keadaan yang sihat di samping keluarga yang tersayang. Okey? Jadi mungkin saya pun tak perlu membuang lebih banyak masa. Anda pun dah nampak, korang pun dah nampak apa topik ataupun perkongsian yang saya nak bawakan hari ini melalui video ni lah kiranya kan. So untuk video yang ni saya nak kongsikan dengan anda semua 12 sektor perkilangan yang dibenarkan beroperasi dalam tempoh lockdown nanti 1 sampai 14 Jun 2021. So kita pun sedia maklum 2 hari yang lepas kerajaan telah buat keputusan untuk lockdown untuk mengadakan lockdown ni setelah mengambil kira situasi semasa kes COVID-19 yang mencecah 9,000 kes dalam 2 ke 3 hari yang lepas. Jadi sebelum saya meneruskan perkongsian ni, saya ingin mengajak anda untuk bersama-sama orang kata mengambil atau memainkan peranan masing-masing untuk kita melandaikan pattern jangkitan untuk kita tangani wabak ni bersama-sama, stay home, okey? Dan kalau anda tak ada apa-apa urusan penting, anda tak perlu keluar, okey? Jadi saya nak teruskan dengan 12 sektor perkilangan yang dibenarkan beroperasi yang telah pun dimaklumkan melalui sidang media Menteri Kanan Pertahanan kita yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam sidang media petang 30 Mei. Hari ni masa saya buat video ni dah 31 Mei lah kiranya. Okey, so apa sebenarnya 12 sektor perkilangan yang boleh beroperasi seperti biasa dalam tempoh lockdown tu? Okey, untuk yang pertama adalah sektor aero angkasa. Aero angkasa ni semua yang melibatkan komponen dan maintenance dalam bidang aero angkasa yang melibatkan repair dan overhaul semua dibenarkan. Mana-manalah kiranya dalam industri perkilangan yang terlibat dalam aero angkasa ni. Kedua, makanan dan minuman. So kita syukurlah pada Tuhan kan. So biasanya makanan dan minuman ni memang akan dapat kelonggaran dan pelepasan lah dan kebenaran sebab itu dah memang salah satu orang kata keperluan asasi kita. Jadi sektor perkilangan kedua yang boleh beroperasi seperti biasa adalah yang melibatkan makanan dan minuman. Sektor perkilangan ketiga yang terlibat dengan orang kata total lockdown nanti yang boleh beroperasi seperti biasa yang melibatkan pembungkusan dan percetakan. Tapi pembungkusan dan percetakan yang melibatkan makanan dan kesihatan sahaja. Itu nombor 3. Okey, ataupun sektor ketiga. Sektor keempat adalah barang-barang penjagaan diri dan bahan pencuci. Maksudnya kilang-kilang yang orang kata terlibat dalam ni lah, terlibat dalam barang-barang penjagaan diri dan bahan pencuci pun akan beroperasi seperti biasa juga. Kelima adalah yang berkenaan dengan kilang-kilang yang menguruskan produk-produk penjagaan kesihatan dan perubatan juga diberikan kebenaran untuk beroperasi seperti biasa. Sektor keenam ataupun sektor perkilangan keenam yang dibenarkan ni adalah yang melibatkan barang-barang penjagaan diri, peralatan perlindungan diri macam PPE tu, termasuk sarung tangan getah lah yang digunakan dan peralatan keselamatan kebakaran. Okey, so yang ni pun dibenarkan juga untuk tempoh lockdown nanti. Sektor perkilangan yang ketujuh adalah yang melibatkan komponen peranti perubatan. Ini pun kiranya yang melibatkan peranti-peranti yang medical punyalah kan. So itu pun dibenarkan juga. Dan sektor perkilangan ke-8 yang diteruskan juga dan dibenarkan beroperasi adalah semua kilang yang terlibat dengan elektronik dan elektrik dan elektronik pun akan beroperasi seperti biasa, dibenarkan. Sektor perkilangan yang ke-9 yang dibenarkan yang melibatkan minyak dan gas. Yang ke-10 yang melibatkan mesin dan peralatan. Ini kilang-kilang yang terlibat dalam pengeluaran mesin dan peralatan tapi dihadkan kepada kilang yang terlibat dalam pengeluaran mesin dan peralatan
yang melibatkan kesihatan dan makanan sahaja. Ke-11, industri tekstil, perkilangan dalam industri tekstil. Tapi ini untuk PPE sahaja, telah diperincikan lah. Kiranya yang lain-lain tu tak boleh. Hanya untuk PPE sahaja dalam industri tekstil. Dan tadi tu ke-11 yang untuk tekstil tadi. Dan yang ke-12, bahan api dan pelincir juga akan dibenarkan, juga boleh beroperasi seperti biasa dalam tempoh lockdown kita nanti. Okey, tapi apa yang boleh dikatakan diminta untuk kita prioritize lah ataupun untuk kita beri perhatian sebenarnya berkenaan dengan kapasiti bekerja lah. Sebab kalau kita nampak ini semua sektor swasta, dan untuk penetapan sektor swasta ni memang 60% pada 60% kan untuk yang akan hadir dan orang kata melaksanakan operasi tu. Jadi pemilik kilang semua macam telah dimintalah untuk akur dengan arahan kerajaan, macam janganlah macam minta lebih daripada 60% tu hadir kan, sebab government diorang dah dapat pelepasan saya rasa dalam 20% yang tak ada apa-apa perubahan, 20% saja yang akan hadir. Itu pun ada syarat-syarat dia. Tapi yang untuk yang sektor swasta memang 60% saja. So memang kerajaan amat menitik beratkanlah untuk pemilik kilang semua diikutlah arahan ni. Dan untuk pengetahuan anda semua, turut dimaklumkan dalam sidang media tersebut, kalau korang bekerja dengan majikan yang memaksa korang bekerja dalam keadaan pekerja-pekerja yang hadir itu lebih daripada 60%, korang boleh buat aduan kepada Kementerian Sumber Manusia ataupun kepada PDRM untuk siasatan seterusnya dilaksanakanlah berkenaan dengan perkara ni. Okey, so juga telah diingatkan dalam sidang media tersebut, jangan orang kata buka secara haram lah, yang government dah kata tak boleh, buka juga kan. Okey, so saya rasa setakat itu saja untuk perkongsian video kali ini. Kalau anda rasakan ia bermanfaat, apa kata anda like, komen, subscribe channel saya, kongsikan video ni untuk manfaat viewers lain dan mungkin untuk menyokong saya juga untuk saya bawakan lebih banyak lagi video-video berkualiti, perkongsian berkualiti yang boleh korang dapatlah in future. Sebab kadang-kadang kita pun tak sempat nak membaca semua kan. So saya boleh bantu anda untuk dapatkan semua maklumat tu. Okey, so sekian saja daripada saya untuk perkongsian kali ni. Saya doakan yang terbaik untuk anda semua sehingga kita berjumpa dalam perkongsian yang seterusnya. Jaga diri baik-baik semua. Take care. Bye.